Yeah, can you guys hear me? Like nobody is responding. Sri Janani, can you hear me, Sri Janani? All right, good. Okay, so there are three of you. I guess we can just start. I'm sorry, I thought this is English class. Okay, time for me to speak in Malay. Okay, so saya akan mengajar bab 6 because Mr. Victor bagi tahu bahawa dia telah pun habis bab 5. So I'm going to continue with bab, sixth chapter. Before that, Ariana and Sridhar, since you guys know me, maybe Sri Janani, I had never seen you before, so I don't know, I might be new to you. Previously, I was a Sejarah teacher as well. I do teach Sejarah. My main subject is Sejarah followed by English. So yeah, that's just a general inform. So I don't know, but like Sri Janani is like so new to me. I hope you can just bear with me. Okay. Let me just refresh back what Mr. Victor taught you. So, last week dia telah pun menghabiskan chapter 5. Betul tak? So, short refreshing. So, Ariana, apa yang Mr. Victor ajar dalam sejarah bab 5? Bab 5 is about what? Mengenai apa? I hope like please unmute the mic and I want you to talk. Ariana. Ini satu Ariana pergi mana you? Ayo. Dengar ke tak ada? Okay, Sridhar. Apa yang Mr. Victor ajar dalam chapter 5? Pembinaan Ariana, you can hear me and then why are you not replying me? I told you to unmute the mic so that you can talk to me. Ayah. Okay, tolong bagi saya tentang rumusan yang kecil mengenai chapter 5 supaya awak akan faham. Yes, what is the chat all about? Ariana. Tadi ingat. Okay, tak apa. I will tell to Mr. Victor. Okay, it's okay. If you can't remember chapter 5, it's okay. So for today, kita akan tengok tentang chapter 6 iaitu pengukuhan negara dan bangsa. Okay, pengukuhan negara dan bangsa. Actually, if you have a textbook with you, kindly open your textbook. It will be very helpful for you. Okay, Mr. Victor bagi tahu yang dia sudah habis chapter 5 dengan sepenuhnya. Jadi dia minta saya untuk mengajar chapter 6, like continue straight with chapter 6. Okay. Before that, can you see my notes? Boleh tak tengok, teacher? I have no textbook. Okay, never mind. Kejap lagi, selepas kita punya kelas ni habis, saya akan send satu digital textbook sejarah. So I will send to you in WhatsApp. So you can have a look. So let's venture into this chapter 6, which is pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Okay. Pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan pengukuhan? Like, what is the meaning of pengukuhan? What is all about kukuh? What is that? Can anyone explain to me? Perhaps Sri Janani, maybe you can explain to me about what is pengukuhan, apa yang dimaksudkan dengan pengukuhan. Because negara dan bangsa Malaysia, kita sudah tahu what is negara, what is bangsa Malaysia. Kita semua adalah contoh bangsa Malaysia. Yang Bangla, yang Nepal, yang Rohingya, yang tu semua tak boleh diklasifikasikan sebagai bangsa Malaysia because mereka tidak lahir di Malaysia. Tapi kita dikenali sebagai bangsa Malaysia. And pengukuhan negara it's like apakah langkah-langkah yang diambil oleh the old people, not to say old people, macam pahlawan kita, macam contohnya Dato' Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, D.T. Samandan, all that are known as our pahlawan. Why? Because they contributed something. Mereka telah pun memberikan pertolongan kepada negara Malaysia, telah pun melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti
untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi mereka juga merupakan sosialis di mana pada zaman British kita telah pun melalui pelbagai detik-detik pahit, sampaikan ada yang makan pasir, ada yang makan rumput, ada yang makan what is that, tapioca and all that. So disebabkan hal-hal macam ni, proses kemerdekaan kita agak lambat disebabkan British ada kuasa besar, disebabkan dia ada senjata and so on. Tetapi lama kelamaan, macam contohlah kita punya proses kemerdekaan kita bermula daripada 1946. So daripada 1946 sehingga 1957 proses tu, it's a very long process, proses yang agak panjang ya. So pemimpin-pemimpin kita, pesuruhjaya kita semua pun telah berganding bahu untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh mereka untuk kukuhkan negara kita demi mendapatkan kemerdekaan. So faham tak? In all this merupakan there are ways to obtain the independence. Cara-cara mereka yang mereka gunakan untuk mempercepatkan proses kemerdekaan. Okey, kita akan tengok satu persatu ya. First, cadangan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi pihak British telah bagi tahu, rakyat you bertabur. Orang Cina pula belajar dekat sektor sekolah Cina. Lepas tu aktiviti perlombongan, all the mining one. And then rakyat Melayu pula asyik baca dekat pondok, asyik baca dekat madrasah. They are like more into pertanian, peternakan. Indian people are in estate, they are more into rubber tapping. Kalau macam ni awak duduk, macam mana saya nak bagi kemerdekaan? Dah satu duduk kat sini, satu duduk kat sana. So rakyat Malaysia pun fikir, rakyat Malaysia pada zaman ini iaitu pada 1946 sehingga 1957. So rakyat Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin pun mereka mengadakan satu mesyuarat. Okey, kita kena membuat satu persetujuan antara rakyat dan juga antara kita untuk mempercepatkan proses kemerdekaan. Dan salah satunya ialah ke arah pembentukan Malaysia. Kita kena bentuk sesuatu dulu. Okey, kita kena membentuk sesuatu, katakanlah rundingan ke, pakatan ke, apa-apa mesyuarat ke, kita kena membentuk satu isu, baru kita boleh mempercepatkan proses kemerdekaan. Baru kita boleh pergi cakap dengan Ratu England, Queen Elizabeth. Only then if we have a solid solid basement of something, only then we can proceed to go and ask to the Queen of Elizabeth about this independence. So the first is Lord British sarankan Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat digabungkan. Okay, you see dulu Brunei pun termasuk dalam Malaysia. Singapura pun termasuk dalam Malaysia. Filipina pun dekat dengan Malaysia. Disebabkan oleh hal ini, macam contoh Brunei pula kata, tak boleh, saya tak boleh masuk Malaysia. Lepas tu dia keluar. Singapura pula dia kata, it's okay, saya akan I'll be like very solidarity, I won't be included in this Malaysia. So pada asasnya Malaysia digabungkan dengan, not to say digabungkan, the Malaysia included with Brunei, together with Sabah and Sarawak, together with Singapore, and also very nearby to Philippines. But disebabkan oleh mereka semua, they don't want to be included, so kita satu persatu telah pun meninggalkan Malaysia. Bukan meninggalkan, mereka tak nak termasuk, diklasifikasikan sebagai Malaysia. Jadi masa tu Datuk On Jaafar dan juga beberapa, ada 4 orang you kena ingat nama tu, we will go through one by one. Ada 4 lagi ahli pakatan dia. Mereka semua kata, okay, kalau kita kena ada untuk mendapat kemerdekaan, kita kena ada satu negara yang kukuh. Untuk ada satu negara yang kukuh, kita kena bahagikan negeri-negeri mengikut dia punya pemimpin dan juga mengikut zon. Contoh, masa tu tak dikenali sebagai zon tengah, zon timur, masa tu tak ada. Tetapi masa tu dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat macam tu. So Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat digabungkan. Jadi ada 4 dia, tidak termasuk Singapura dan tidak termasuk Brunei.
So, Sir Malcolm McDonald. Okay, okay. Hi, I think there's few. Hi Fatah, hi Haziq. Kenapa tak cakap hi dengan teacher? I just realized. Hi Vinish, hidup lagi ya Vinish. Good. Okay, this might be a shocking news, huh? Fatah, Farid, Haziq, Vinesh, and I'll be your sejarah teacher. Yeah, for some time, I don't know. Tapi boleh lah, ada sejarah ya, tak adalah seteruk guru sekolah awal. Okay. Kalau tak faham, tolong tanya. Hari ni kita akan belajar tentang chapter 6. Okay, lain kali kalau dah masuk dalam Zoom, kalau masuk rumah orang ketuk pintu kan, hello saya yang datang, macam tu lah Zoom pun dah masuk dalam Zoom, bagi tahulah teacher I am in, so that I pun tahu oh kesayangan murid I semua dah kat sini. Kalau tak I pun dah tahu. I ingat kan Shrider, Ariana and Shri Janani only here because I can only view the 3 names here. Then later I go one by one, then only I can see. Okay, coming back to our this one. Okay, so untuk pengetahuan yang datang lambat, Fatah, Farid, Vinesh, Haziq and so on. So kita sedang belajar tentang chapter 6 iaitu pengukuhan negara bangsa dan Malaysia. Apakah cara-cara yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin kita bagi mengukuhkan negara kita untuk menjadi sebuah negara yang boleh mempercepatkan proses kemerdekaannya. Okay, so Malcolm McDonald. Jangan ingat McDonald lah. But don't think the word McDonald comes from him. This is a different guy. Yang ni pula lelaki yang beza. Okay, Mr. McDonald cadangkan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Tadi saya dah bagi tahu bahawa negeri-negeri Selat, negeri-negeri bersekutu dan juga Brunei, Sabah, Sarawak, Singapura semua macam berada dalam satu kelompok yang sama. Tetapi pada masa yang sama mereka macam tak mahu melibatkan diri mereka dengan Malaysia, jadi they went back. Okay, contoh adalah Singapura dan juga Brunei. Brunei ni jahat sikit tau. Mula-mula dia baik dengan Malaysia. Lepas tu memang dia baik dari segi like okay, kita ada hubungan diplomatik yang baik. Tapi Brunei ni masa kita kemerdekaan kita dah dekat, Brunei ni tak nak join kita tau. Disebabkan Brunei tak join, dia lambatkan lagi proses kemerdekaan kita. Tapi okay lah, kalau dia keluar pun dah bagus juga. Who cares kan? Okay, coming to Dato' On. Okay, di sini saya ingin merakam satu benda. Anda mungkin ingat Tunku Abdul Rahman iaitu Perdana Menteri kita yang pertama merupakan orang yang bertungkus lumus, bertumpah darah untuk demi negara and so on. Okay, betul. I'm not denying that. Pada masa yang sama, Dato' On Jaafar, ramai yang lupa tentang Dato' On Jaafar, tetapi Dato' On Jaafar merupakan pengasas yang propose untuk kemerdekaan. Dialah yang macam mana cakap, dia yang mencadangkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi dalam masa ni I nak you all how to say appreciate Dato' On Jaafar tau, because Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri kita pertama, kalau awak tengok sejarah dunia, mungkin awak kena belajar lagi baru tahap form 5 because saya ambil ijazah saya ada jugalah course sejarah and so on, sejarah dunia and so on. Jadi, bila anda belajar sejarah dengan teliti, anda akan faham bahawa Dato' On Jaafar banyak berusaha dengan pihak British dan juga pihak-pihak lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Tetapi ada satu isu yang mereka tutup. They cover the story. And then tiba-tiba Dato' On Jaafar telah tersingkir. Dia keluar dari Pakatan Murni and dia keluar dari semua UMNO. Sebenarnya UMNO dia yang mengasaskannya, bukan bukan Tunku Abdul Rahman ke, bukan Bapa Najib ke, bukan Hussein On ke, no. Dato' On Jaafar merupakan orang pertama yang propose the UMNO. Kewujudan UMNO disebabkan oleh Dato' On Jaafar dan kemerdekaan pun disebabkan oleh Dato' On Jaafar. Tetapi bila dah sampai masa kemerdekaan, I rasa kan, bukan I rasa, I pernah baca, and kalau anda pergi search journal, artikel semua kan, Dato' On Jaafar dengan Tunku Abdul Rahman ni macam kawan tau. Lepas tu ada satu isu yang berlaku antara mereka.
Lepas tu mereka tak cakap ke apa, macam Datuk Onn Jaafar pula ikut jalan kiri, Datuk Tun Abdul Rahman pula pergi jalan kanan. Mereka tidak lagi berkomunikasi demi negara. Lepas tu I pun tak tahu apa cerita pergaduhan mereka, but they were very good friends. Mereka telah menjadi sahabat yang baik, macam sahabat kena tikam lah. Contoh Farid pula sayang sangat dengan Fatah, tiba-tiba Fatah tikam Farid. Lepas tu Farid pergi ke Australia, Fatah pula pergi ke Amerika, macam tu lah contohnya. Tapi just want to tell lah, Datuk Onn Jaafar banyak berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, dan juga disebabkan oleh dia proses kemerdekaan dapat dicapai tanpa tumpahan darah and so on. Bukan Tun Abdul Razak. I can't say that Tun Abdul Razak or Sinon or Tunku Abdul Rahman, but this is the truth. If you go through world history, you will learn. Tapi setakat SPM cakap lah Tun Abdul Razak, Tunku Abdul Razak, siapa tu Ayah Najib, Tunku Abdul Razak and Hussein On, and then Tunku Abdul Rahman and all that, mereka bertungkus lumus mendapatkan kemerdekaan and so on. Sejarah ni satu je. Apa-apa yang awak belajar kan, awak kena support dia orang. Macam walaupun dia jahat ke apa-apa, macam terutamanya pemimpin kita lah, you really need to support them. Macam you cakap bangga pasal dia, pemeriksa suka sangat dengan awak because bagi dia, wah budak ni penuh dengan sikap sejarah macam tu. Tapi diri awak sendiri awak tahulah siapa awak dan siapa pemimpin-pemimpin kita. Alright. So Datuk Onn Jaafar pada 1956 dia cadangkan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka dinamai Malaysia. Tengok mula-mula nama Malaysia, it start from Tanah Malaya. Lepas tu Malayan. Lepas tu Tanah Melayu. Lepas tu baru jadi Malaysia because dia terletak dalam negara Asia. Jadi Malaysia disebabkan tu. Lagi satu, pada dahulu kala mereka orang-orang yang datang ke Malaysia, negara Malaysia penuh dengan bukit bukau. So mereka panggil bukit bukau tu sebagai Malay. So it becomes Malaysia. Tapi dengan cara sebutan yang betul, it's supposed to be Malaysia. Okay, dia cadangkan untuk Malaysia, untuk Tanah Melayu ditukarkan kepada nama Malaysia kerana menurut British akan menggabungkan Sabah Sarawak. Jadi British ni pula kata, kalau awak nak kemerdekaan, awak kena gabungkan Sabah Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu yang macam Selangor, Kedah, Kelantan and so on. Sabah dan Sarawak sentiasa diasingkan, sentiasa berada di dia bukan tergolong dalam semenanjung Malaysia. Okey. Cadangan daripada pemimpin Singapura sebab seperti Lim Yew Hock, and then pemimpin baru yang dia meninggal dunia juga, pemimpin, one of the greatest pemimpin. Sebab itulah Singapore, you need to learn a lot of things from Singapore. One of the, dia negeri yang kecil sangat. Tapi rules dia punya rules and regulations semua bagus sangat. Banyak benda yang kita kena belajar dari sana. Kat sini awak boleh tengok orang Nepal niaga, orang Bangla kahwin dengan orang Melayu, bawa lari tu ni, meludah sirih, meludah ni, orang Pakistan jual tu, jual ni dengan makan sirih tu semua. Kat Singapura, sekali kau makan sirih, kau berada dekat jail. You berada kat penjara seumur hidup. Bukan seumur hidup lah, like for some years. So betapa kuatnya dia punya peraturan sehingga kan rakyat dia tak makan chewing gum. Kita pula tanpa chewing gum kita mati. Kat sana you can't eat chewing gum. The moment kalau awak merokok kat tempat awam, siap awak kena gari. Tapi kat Malaysia, awak nak merokok ke, awak nak merogol ke, macam boleh je, semua benda on kat Malaysia. Okay. Cadangan seperti pemimpin Singapura seperti Lim Yew Hock, David Marshall. David Marshall juga merupakan satu orang yang kita kena bagi kepentingan juga because nama dia sering kali keluar dalam kita punya sejarah SPM, especially paper 1, paper 2, memang sering kali keluar. Dan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew is someone you need to cherish his presence and you need to learn a lot of things from him. Lee Kuan Yew merupakan he is the minister or president in Singapore.
dia punya peraturan and so on dekat Singapura disebabkan dia lah Singapura maju. Macam contoh negara kita. Anda tahu disebabkan siapa negara kita jatuh kan? Macam itulah disebabkan oleh Lee Kuan Yew negara mereka membangun. Okey. Mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab itulah Singapura dengan JB rapat macam ni. Kalau macam ni Singapura tu JB. If you have went to Singapore, you know better. Okey. Tetapi hal ini gabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman. Kerana apa? Ada juga reasons. Bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk. Actually kan kalau kita gabung dengan Singapura, bayangkan kita akan menjadi satu negara yang dah macam tersohor di menara dunia tau. Because of the rules and regulation. Dia punya peraturan memang sangat bagus. Tapi Malaysia pun bagus juga. Cuma kadang-kadang macam krik-krik. Okey, akhirnya Tunku Abdul Rahman setuju dengan gagasan Malaysia. Jadi mereka membuat satu gagasan Malaysia. Dia umum pula cadangan gagasan Malaysia di Singapura. Dan juga gagasan ini dibuat untuk menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh. Mula-mula dia kata bila cadangan all that untuk menggabungkan Malaysia dia tak nak. Lepas tu dia kata okeylah saya pun setuju. Dia kata macam ni. Okay, so far anda faham Lord Brassey dia kata cadangkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat untuk digabungkan. McDonald pula dia cadangkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Jadi mereka mungkin dalam soalan SPM awak mungkin mereka akan tanya apakah perbezaan antara Lord Brassey dengan McDonald? Sorry lah I said McDonald lah, Sir Malcolm McDonald. Okay, apa perbezaan antara dua-dua tokoh ni? Jadi awak boleh kata Lord Brassey pula cadangkan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat untuk digabungkan. Manakala Sir McDonald dia cadangkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Negeri Malaysia untuk digabungkan. Jadi ada perbezaan. McDonald punya perbezaan adalah Brunei dengan Singapura. Jadi ingat benda tu And then Dato' On pula kata kita kena tukar nama, kita kena menamakan Tanah Melayu kepada Malaysia. Menurut British baru dia akan menggabungkan Sabah Sarawak dan Persekutuan Malaysia. Okay. So far untuk yang box pertama anda faham tak? Ataupun saya terlalu laju ke, terlalu slow ke? Okay. Yang I letak the rate spotlight, macam spotlight. So spotlight ni macam red light je. Okay, so bahagian ni anda faham tak? Ataupun ada yang tak faham, kurang faham ataupun saya terlalu laju, saya terlalu lembab macam kura-kura. Any comments please give me I hope to receive it from the chat box. Maybe you can message if I'm fast or good or bad or terus tak nak faham. Okay. Ariana, only Ariana in this group, is it? Others? Dah makan ke apa? Tengah makan. If you all want to eat, you can eat. Feel free to eat. But Ariana, Sridhar, Janani, Vinesh, Haziq, all of you. Okay. Yeah. Wait. Okay. Vinesh, wow, Vinesh faham. Wow, Vinesh faham. Sakit hati. Where is Fata? Fata, you left the group, is it? Sakit hati. Okay, it's okay. Okay, so we are moving to the another one, second part. Faktor pembentuk Fata Wi-Fi. Okay. Yes, tak apalah. Lagi 3-4 minggu macam tu, hopefully you can have face-to-face class. Okay. Faktor-faktor pembentukan Malaysia. Sekarang, faktor ni merupakan faktor yang sangat penting because setiap tahun, not to say setiap tahun, memang kalau soalan SPM memang dia akan tanya apa faktor yang membuatkan pembentukan Malaysia, apa faktor yang ada, apa faktor yang penting untuk pembentukan Malaysia. Memang soalan ni tak
terlepas. Jadi ada banyak faktor ya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor. Okay, lagi satu benda tips I want to tell you. I don't know kalau Cikgu anda pernah pun bagi tahu sebelum ni ke apa faktor kan, apa-apa punca, apa-apa kesan, apa-apa je lah, sejarah ke, geografi ke, uh, mainly these two subject kan. Anda kena ingat, kalau faktor mesti kena ada faktor politik. Kalau tak ada politik, tak boleh terima. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosiologi, faktor sosial, so-called sosial, okay? Sama je macam geografi, kena ada faktor politik, ekonomi dan juga faktor sosial, okay? Just nak mengingatkan awak ya, takut awak lupa ke apa ke. Macam Vinesh kan ada penyakit lupa, penyakit macam-macam penyakit. Cuma takutlah lupa. Okay. Sorry, faktor politik. Faktor politik merupakan read all the factor. Teacher cannot hear. Boleh dengar tak manusia-manusia yang lain? Can you hear me? Sekejap, sekejap. Can you hear me? Now? Is it better? Can or cannot? Tak dengar? Oh ya? Because I think my teacher. Boleh dengar sekarang? Can you hear me? Can you hear me? Can you guys reply? Okay. That's I think internet problem. Janani, I wanted you to read the factor politic Janani. Hari Janani, are you in this WhatsApp? Zoom or not? Can you just read? Okay, Janani. I hope the line is better. Can you please read me the factor politic? Tolong baca faktor politik. Janani, can you hear me or not? Ayo guys, tak apalah guys, tak payah baca, biar I yang baca. Okay, seperti mana yang saya dah bagi tahu, anda akan ada faktor politik, faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Dan juga dalam apa-apa undang-undang ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan negara ataupun apa-apa isu kewangan, apa-apa je isu mesti kena ada faktor politik. Okay, faktor politik ya, faktor politik, ekonomi dan sosial. 3 faktor ni tolong jangan lupa, please. This is the main core thing for your SPM sejarah. Okay, we will go through faktor politik. Lee Kuan Yew minat bergabung dengan Malaysia kerana pengaruh barisan sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lin di Singapura. Jadi barisan sosialis merupakan barisan yang terdapat di Singapura. Okay, apa pula faktor tadi mereka dah bincang macam McDonald, Tunku Abdul Rahman, Dato' On Jaafar, mereka semua telah pun bincang untuk gabungkan Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Sabah dan Sarawak. Dan apa pula faktor yang mendorong mereka buat begitu?
salah satu faktor adalah Lee Kuan Yew minat bergabung dengan Malaysia kerana pengaruh barisan sosialis yang memenangi. Okey, barisan sosialis ada di Malaysia dan juga Singapura pada masa tu. Okey, perkembangan barisan sosialis akan melemahkan parti pemimpinan Lee Kuan Yew iaitu Parti Tindakan Rakyat ataupun People's Action Party PAP. Okey, ada dua jenis parti. Jadi mula-mula dia berminat, lepas tu dia juga macam rasa macam kalau kita masuk dengan Malaysia, bayangkan kalau Malaysia sudah melemahkan kita. So disebabkan macam dua hal ni, dan dua hal ni tergolong dalam kategori faktor politik ya. Lepas tu perkembangan keadaan ini membimbangkan kerana menggugat rancangan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan. Kalau Singapura tak nak gabung dengan Malaysia, mula-mula kata nak gabung, lepas tu tak nak gabung, mesti British ni naik angin, betul tak? Kejap nak gabung, kejap tak nak gabung, macam mana nak bagi kemerdekaan ni? So something like that. Ancaman komunis juga merupakan salah satu faktor pembentukan Malaysia. Banyak sangat komunis di Malaysia, mereka mendorong kepada kejatuhan Malaysia ya. Persekutuan Tanah Melayu iaitu PTM, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman yang lama dalam membenteras pengaruh komunis Malaya. You tengok kalau awak baca tentang Malayan Union sebelum-sebelum sejarah tingkatan 4, awak akan tengok 1948, 1946 tahun-tahun ni sangat famous bagi komunis untuk menjatuhkan Malaysia. Ancaman komunis juga wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist. Okay, the pronunciation will be Clandestine Communist Organisation ataupun lebih dikenali sebagai CCO. Okey, apa pula matlamat CCO ni? Matlamat dia untuk menjadikan Sarawak sebagai negara komunis. Kerana apa dia nak jadikan Sarawak sebagai negara komunis? Because Sarawak berada di kawasan perairan dan juga Bukit Bukau. Jadi senang sangat untuk dia nak nyorok kat mana-mana because dia dah jadi komunis. Kalau komunis mestilah kena nyorok kat sini ke kat sana ke macam tu, dan juga orang jahat. Not to say jahat tapi so-called jahat. Penyertaan Singapura, Sabah Sarawak dan together with Persekutuan Tanah Malaysia diharapkan dapat menjadi benteng yang kukuh bagi menghadapi ancaman komunis. Jadi mereka ingat, okey, kalau Malaysia dah kuat sikit dah, Brunei okey kuat lagi, Sabah Sarawak okey kuat lagi, lepas tu Brunei kalau ada 5 negara yang gabung, kalau jadi Malaysia, wow, mesti kita boleh membanteraskan ancaman komunis, mesti kita boleh terlepas dari pegangan British, mesti kita boleh maju dalam pelbagai sektor ekonomi, politik dan macam-macam. Jadi lima-lima negara ni belum merdeka lagi ya, sebab tu mereka telah diklasifikasikan dalam pembentukan Malaysia, telah dimasukkan dalam pembentukan Malaysia. Kalau negara tu dah merdeka, macam contoh masa ni semua India dah merdeka, sesetengah negara dah merdeka. Kenapa mereka tak masuk? Kerana mereka telah mendapat kemerdekaan. Jadi buat apa mereka nak masuk? Dah dapat merdeka. Jadi negara-negara yang belum mendapat kemerdekaan dipersilakan untuk masuklah. Dan juga yang macam rapat dengan Malaysia. Takkan you nak ajak Jepun pula masuk Malaysia? Dia benua, walaupun benua yang sama iaitu benua Asia, dia berada di kategori yang lain. Dia negara yang taraf dia tinggi sikit, takkan pula. Lepas tu dia jauh. Macam Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Singapura dekat sangat dengan Malaysia. Tak jauh. Macam sebab tu negara-negara ni dikenali sebagai jiran Malaysia. You tak boleh cakap, America is my neighbor, you know. You can't say that. You can't tell China is your neighbor. Okay, negara-negara ni jauh berada di garisan, you tahu tak, garisan Khatulistiwa, garisan Sartan and so on, mereka berada di tahap yang lain. Jadi macam contoh, siapa jiran awak? Jiran yang duduk sebelah rumah kan? You tak boleh cakap, yang tu jiran saya, jiran tu pula duduk kat taman lain, negeri lain. So yang tu you tak boleh klasifikasikan sebagai jiran. Jadi Singapura, Brunei, Sabah Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu adalah jiran. Okay, I think there's 1 more minute to go, so maybe you log out and then masuk balik guys.